Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan masuk bab 8 iaitu untuk unsur dan juga bahan. Okey, subtopik pertama yang akan kita pelajari adalah 8.1 berkenaan asas jirim. Okey, untuk subtopik ni, perkara pertama yang awak perlu tahu adalah dengan 3 definisi perkataan ni. Okey, yang pertama adalah atom, kemudian molekul dan juga ion. Okey, untuk atom, atom ni didefinisikan sebagai zarah yang paling kecil dalam suatu unsur. Dengan perkataan lain, atom ni lah benda yang paling halus sekali. Okey, bila kita sebut suatu unsur. Sebab tu dikatakan atom ni unit paling asas dalam suatu unsur. Samalah kita macam manusia kan. Okey, so kita terdiri daripada sel sebab sel tu yang paling kecil. Okey. Kemudian kita pergi kepada molekul. Okey, molekul pula adalah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Maksudnya bukan satu dah. Maknanya lebih daripada satu. Itu dipanggil molekul. Okey, asalkan gabungannya adalah secara kimia. Tapi kalau gabungan tu adalah secara fizikal, okey, maksud fizikal ni macam yang kita boleh nampak lah. Okey, seperti kita dekatkan dua biji telur goreng sebelah-sebelah. So itu adalah dua gabungan secara fizikal. Jadi itu tidak dipanggil molekul. Sedangkan molekul ni digabung secara kimia. Maksudnya ada proses yang berlaku untuk mencantumkan dua atau lebih atom tersebut. Okey, untuk molekul ni sama ada kita gabungkan atom-atom dari unsur yang sama ataupun dari unsur yang berbeza. Kemudian kita ada ion. Okey, untuk ion ni di special case sebab ion ni hanyalah untuk zarah-zarah yang ada cas. Sama ada cas positif ataupun negatif. Okey, ion ni juga akan terbentuk hanya apabila suatu atom dia derma ataupun menerima elektron. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya yang tengok, okey, kita imbas balik berkenaan atom. Okey, yang perlu awak tahu, awak tengok ni. Atom ni walaupun tadi kita definisikan dia sebagai unsur ataupun zarah yang paling halus dalam satu unsur kan. Okey, tapi dalam atom tu walaupun dia paling kecil, dalam dia kita ada 3 zarah subatom. Zarah subatom ni kita panggil sebagai elektron, proton dan juga neutron. Okey, kalau ikut gambar yang pertama ni, awak boleh tengok bahawa proton dan juga neutron berada di tengah-tengah. Maksudnya dia berada dalam nukleus atom tersebut, tak bergerak duduk kat situ. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi nukleus tadi. Ini gambaran daripada atas lah. Okey, kemudian kita tengok pandangan 3D gambar yang kedua ni. Okey, yang dekat sini jelas menunjukkan proton dan neutron berada di tengah-tengah, iaitu di dalam nukleus. Manakala elektron yang warna merah ni akan bergerak di sekeliling nukleus tersebut. Okey. Okey, next. Terusnya kita tengok beberapa contoh atom. Okey, yang pertama adalah rod besi. Rod besi, okey, mengandungi atom besi sahaja. Okey. Kemudian kita ada jongkong magnesium. Okey, bila sebut jongkong magnesium, automatik pure lah. Maknanya ada atom magnesium sahaja tanpa ada kehadiran unsur lain. Samalah juga gas helium yang digunakan dalam belon udara panas. So hanya ada gas helium sahaja. Okey, kemudian ini gas neon. Okey, juga dalam lampu-lampu iklan. Sebab tu lampu iklan yang warna-warni tu kita nampak warna-warni sebab guna gas neon. Okey. Kemudian dalam wayar elektrik, okey, wayar elektrik ni digunakan ataupun menggunakan atom kuprum. Sebab apa? Atom kuprum kan sejenis logam. So dia bolehlah mengalirkan arus elektrik dengan baik. Okey, next. Apa itu bahan molekul pula? Ingat tadi bahan molekul adalah gabungan dua atau lebih atom yang bergabung secara kimia. Maksudnya kita tak nampak dengan mata kasar kan? Okey, awak tengok kat sini. Okey, dalam ni ada satu gelas air kan? So kita tahu itu air. Okey, tapi satu molekul air yang sangat-sangat tiny, yang sangat-sangat kecil tu sebenarnya terdiri daripada satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. So gabungan 3 atom ini memberikan satu
1 molekul air. So kalau kita ada 2 atom oksigen dan 4 atom hidrogen, kita dah dapat 2 molekul air. So molekul-molekul air inilah yang bergabung membentuk air yang banyak-banyak. Yang kita nampak tu yang kita nampak dengan mata kasar sahaja. Okey. Kemudian kita ada contoh yang kedua adalah 1 molekul sulfur. Sulfur ni warna kuning tau. Biasanya kalau kat rumah ataupun ayah-ayah awak kan kalau masuk kebun, okey, dia akan gunakan sulfur ni untuk tabur di sekeliling kebun. Kalau dekat rumah pun boleh gunakan serbuk sulfur untuk kita jauhkanlah binatang-binatang liar seperti ular, lipan dan sebagainya lah. Okey, yang tu penerangan secara ringkas sahaja. Okey, tengok berbalik pada sini. Okey, tengok ya. Dia kata 8 atom sulfur akan dapat membentuk 1 molekul sulfur. Okey, maksudnya kalau ada 2 je atom sulfur, tidak akan terbentuk molekul sulfur. Okey. So kalau kita nak buat 2 molekul sulfur, kita kena ada 16 atom sulfur. Begitulah dia punya gabungan tu. Maksudnya dekat sini dia nak tunjuk bahawa sesuatu unsur itu dia ada nisbah gabungan tersendiri untuk menjadikan bahan itu sebagai molekul. Okey. Okay, next. Okey, tengok kat sini. Okey, contoh kat sini adalah untuk bahan berion pula. Tadi kan kita kata berion sekiranya sesuatu bahan itu menderma atau menerima elektron. Okey. Okey, satu lagi yang perlu kita tahu, bahan mana yang boleh derma dan terima? Bahan yang boleh menderma adalah bahan logam. Okey, manakala bahan yang menerima elektron adalah bukan logam. Okey, contoh dekat sini dibagi ini. Nampak tak ni? Okey, ini adalah garam biasa, garam kat rumah tu yang mak-mak guna untuk masak tu, ataupun nama dalam sains lah, istilah sainsnya dipanggil natrium klorida. Okey. Jadi natrium klorida ni adalah gabungan atom natrium dan juga atom klorin. Okey, atom natrium adalah daripada logam. Okey, ingat ya, tindak balas antara logam. So atom natrium ni dia punya susunan elektron dia adalah 281 sebab nombor protonnya adalah 11. Okey, nanti cikgu jelaskan pada topik seterusnya dapat dari mana 281 ni. Okey, cuma awak perlu tahu di sini bahawa dia ada elektron dia ada 11, 281. Okey, ini susunan dia lah. Okey, kemudian untuk atom klorin. Okey, atom klorin ada berapa? Ada 17. Jadi susunan dia petala pertama 2, yang petala kedua ada 8 dan petala ketiga ada 7 elektron. Okey, kalau tengok dekat sini untuk membentuk bahan berion, so atom ini akan menderma elektron. Sebab apa derma? Tengok ni. Orbital paling luar ada 1 elektron. Jadi bila ada 1 dia tak stabil. Ingat ya, suatu ion itu dikatakan stabil apabila susunan dia adalah oktet, iaitu ada 8 elektron, ataupun duplet, 2 elektron. Okey, itu sahaja susunan yang stabil. Jadi bila dia tak stabil ada 1, dia akan cenderung untuk mendermakan elektronnya. Okey, sebab dia ada 1 je. Jadi dia cenderung untuk menderma. Siapa yang akan terima? Okey, yang akan terima adalah unsur bukan logam. So bukan logam dekat sini adalah atom klorin. Okey, tengok atom klorin dia ada 287. So dia nak cukupkan susunan yang stabil dia oktet. Sebab tu dia boleh terima 1 lagi elektron daripada natrium. So dia akan jadi 288. Tengok hasil dia. Okey, ni anak panah menunjukkan hasil lah. Hasil selepas tindak balas berlaku. Okey, ion natrium tadi dah kehilangan 1 elektron. Sudah tinggal 28. Yang membezakan apa? Sebab dah derma, so jadilah 1 charge positif dekat sini. Sebab tu dekat sini kita labelkan Na+. Okey, manakala ion klorida pula, asalnya dekat sini tak ada charge kan. Bila dah keadaan atom tidak ada charge. So bila dia terima elektron, maksudnya dia terlebih lah yang charge negatif tu. Okey, bila terlebih charge negatif, itu terlebih banyak mana? 1 je lah sebab dia terima 1 je. Sebab tu jadi klorin ni jadi Cl-. Jadi dia punya susunan daripada 287 dah jadi 288. Okey, jelas ya? Okey, kalau yang tak faham yang ni boleh tanya cikgu personal. Okey, next. Okey.
kita tengok yang ini adalah unsur, contoh unsur yang boleh wujud dalam pelbagai bentuk lah. Okey, yang pertama adalah unsur ferrum. Okey, ferrum ataupun bahasa biasa kita sebut besi lah. Okey, tengok dekat sini, tukul besi ni, okey, terdiri kepalanya terdiri daripada atom-atom ferrum yang bergabung. Okey, so dia dalam keadaan atom yang sama sahaja. Kemudian dekat sini kita tengok dari atom ferrum ni dah bertukar menjadi ion ferrum. Sebab apa? Sebab dia ada tindak balas dengan atom oksigen. Okey, bila ada tindak balas dengan atom oksigen, menunjukkan terdedah pada udara lah yang menyebabkan dia berkarat. Okey. Kemudian contoh yang kedua, hidrogen. Okey, contoh yang pertama, hidrogen ni digunakan dalam balon udara panas. Okey. Sebab dia ringan, gas yang ringan hidrogen ni. Jadi dekat sini dia wujud sebagai molekul iaitu H2. Okey. Kemudian hidrogen pun dia boleh wujud dalam keadaan ion iaitu dalam jus lemon. Okey, dia berasid kan. Okey, H+. Okey, so dia wujud dalam keadaan jus lemon, limau nipis. Okey, yang tu semua adanya ion hidrogen yang memberikan rasa masam lah pada rasa air tersebut. Okey, untuk balon udara panas, contoh tadi kita fokus pada gas helium kan. Sebenarnya balon udara panas ni biasanya diisi oleh gas hidrogen dan juga helium. Tetapi kalau kita tengok dekat luar negara, lebih prefer kepada gas helium. Okey, dua-dua gas ini, hidrogen dan helium ni, dia mudah meletup. Tetapi gas helium kurang sedikit boleh jangkaan meletupnya. Sebab tu kalau tengok gas helium lebih banyak digunakan dalam balon udara panas berbanding gas hidrogen. Okey, jelas Okey, so itu sahaja untuk subtopik 8.2. Kita akan untuk subtopik 8.1. Jadi kita akan jumpa lagi untuk subtopik 8.2 pada pembelajaran seterusnya. Okey, terima kasih.